Assalamualaikum. Hai semua. Hari ni kita jumpa lagi. Okey, hari ni kita akan belajar tentang subjek akidah. Subjek akidah. Dalam subjek akidah kita hari ni, kita akan belajar tentang sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah. Apa tu sifat wajib bagi Allah? Sifat wajib bagi Allah ialah sifat yang wajib yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Sempurna. Jadi wajib bagi setiap Muslim mempercayai bahawa terdapat beberapa sifat kesempurnaan yang tidak terhingga bagi Allah. Maka wajib kita mempercayai akan sifat Allah yang 20 itu. Kita sebagai umat Islam yakin adanya Allah Subhanahu Wa Taala dan mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala adalah amat penting dalam kehidupan kita agar kita dapat menjadi mukmin yang sejati. Dengan modal iman inilah kita akan menjalankan perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Bila kita tahu sifat-sifat Allah ni, membuatkan kita akan menjalankan segala perintah yang Allah turunkan dan meninggalkan segala larangan Allah. Sifat wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu kita ketahui ada 20 sifat, iaitu wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayyah, sama', basar, kalamun, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Jadi itulah 20 sifat-sifat wajib bagi Allah yang kita perlu tahu. Okey, tadi kita dah dengar 20 sifat wajib bagi Allah. Tapi hari ni teacher nak fokuskan kepada 5 sifat sahaja terlebih dahulu. Jadi teacher akan terangkan kepada awak sifat-sifat ini serta terjemahnya sekali. Okey, jom kita mula. Sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah yang pertama ialah wujud. Artinya ada. Wujud artinya ada. Wujud artinya ada. Wujud ni ialah sifat wajib bagi Allah yang pertama sekali. Wujud dalam erti di sini maksudnya Allah itu zat yang pasti ada, yang memang Allah ni ada. Dia berdiri sendiri, tidak diciptakan oleh sesiapa pun dan tidak ada Tuhan selain Allah. Allah tak perlukan sesiapa untuk menciptanya kerana Allah ni bersifat sedia ada. Jadi kita ni sebagai mukmin yang beriman kepada Allah, kita kena percaya bahawasanya Allah sentiasa mengawasi tingkah laku dalam kehidupan seharian kita. Bukti bahawa Allah itu ada ataupun Allah bersifat wujud adalah Allah menciptakan alam semesta ini dan semua makhluk yang hidup di muka bumi ini. Contohnya kita, haiwan, tumbuh-tumbuhan, dan macam-macam lagi. Sebab mustahil kan alam yang kita duduk ni terjadi dengan sendirinya. Mesti ada penciptanya, iaitu Allah yang Maha Esa. Allah yang mencipta seluruh alam ini. Allah ada berfirman dalam surah As-Sajdah yang bermaksud, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam masa 6 hari. Kemudian dia bersemayam di atas arash. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka kamu tidak perhatikan surah As-Sajdah ayat 4. Hukum mempercayai sifat wujud Allah ialah wajib. Apa dia kesan jika kita mempercayai sifat wujud ini? Okey, yang pertama, apabila kita mempercayai sifat wujud ni, kita tidak akan merasa ragu terhadap ciptaan Allah.
Yang kedua, dengan terjadinya alam ini menunjukkan Allah itu pencipta yang mutlak. Tiada Tuhan selain Allah. Dan yang ketiga, dengan ini dapat lagi menambahkan keimanan kita kepada Allah. Sifat wajib bagi Allah yang kedua ialah qidam, artinya sedia ada. Qidam artinya sedia ada. Qidam artinya sedia ada. Sifat qidam artinya terdahulu ataupun sedia ada ataupun yang awal. Allah adalah sang pencipta yang menciptakan alam ini beserta isi-isinya. Okey, sebagai pencipta, Allah ada lebih dahulu daripada segala yang diciptanya. Maksudnya Allah ciptakan kita. Jadi Allah terlebih dahulu ada sebelum kita. Macam contohnya kita nak cipta sesuatu. Maksudnya kita yang cipta barang tu. Jadi kita yang ada dulu baru barang yang kita cipta ada. Oleh kerana itu, tidak ada pendahulu atau yang mengawali selain daripada Allah. Allah lah yang sedia ada, Allah lah yang terawal. Okey, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, Dialah yang ini Allah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia yang maha mengetahui segala sesuatu. Surah Al-Hadid ayat 3. Allah ada pasti lebih awal daripada makhluk yang Allah cipta. Sekiranya Allah didahului oleh makhluk, maksudnya makhluk ada dulu sebelum Allah, maka semua ciptaan Allah ini akan hancur berantakan. Jadi mustahil bagi Allah kerana Allah Maha Pencipta. Jadi tak mungkin ciptaannya lebih dahulu ada daripada yang menciptakannya. Hukum mempercayai sifat qidam Allah adalah wajib kerana tidak mungkin Allah itu baharu sedangkan Allah itu bersifat sedia ada. Sifat wajib bagi Allah yang ketiga ialah baqa', artinya kekal. Baqa' artinya kekal. Baqa' artinya kekal. Sifat baqa' artinya kekal. Allah itu maha kekal. Allah kekal selama-lamanya dan Allah tidak akan binasa. Dan Allah juga tidak pernah berubah-ubah. Jadi zat Allah itu kekal. Tidak ada pengakhiran bagi Allah. Jadi Allah ini kekal selama-lamanya. Sifat baqa' Allah itu menunjukkan bahawa Allah itu maha berkuasa daripada segalanya. Allah kekal selama-lamanya tanpa sempadan waktu dan tempat. Maksudnya Allah ni kekal sampai bila-bila, tak kisah waktu maupun di mana-mana jua. Seperti firman Allah yang bermaksud, tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Baginya lah segala penentuan dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Surah Al-Qasas ayat 88. Allah juga ada berfirman yang bermaksud semua yang ada di bumi itu akan binasa dan tetap kekal wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Surah Ar-Rahman ayat 26 dan ayat 27. Manusia walaupun segagah ataupun sekuat mana pun diri dia, wajah cantik ataupun elok mana pun rupa dia, suatu saat dia akan menjadi tua dan akan mati. Sesungguhnya betapa hina dan betapa lemahnya kita ni nak berbangga-bangga diri kita di hadapan Allah SWT kerana Allah bersifat baqa' iaitu kekal dan kita manusia bersifat lemah kerana kita semua akan mati dan Allah kekal selama-lamanya. Jadi sebab itulah sifat baqa' ni hanya ada pada Allah dan tiada pada makhluk. Kita wajib mempercayai sifat baqa' Allah Subhanahu Wa Taala kerana mustahil bagi Allah itu bersifat tidak kekal ataupun binasa.
Kesan yang kita dapat bila kita mempercayai sifat baqa Allah ialah yang pertama, menguatkan keimanan kita kepada Allah. Yang kedua, menginsafi diri kita bahawa manusia akan mati akhirnya. Tak kisahlah orang yang berkuasa ke, pembesar, raja-raja dan golongan berpangkat juga akan mati. Yang ketiga, supaya kita lebih mensyukuri nikmat pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat wajib bagi Allah yang keempat ialah mukhalafatuhu lil hawadith. Artinya berlawanan dengan makhluk. Mukhalafatuhu lil hawadith artinya berlawanan dengan makhluk. Mukhalafatuhu lil hawadith artinya berlawanan dengan makhluk. Allah bersifat berbeza ataupun berlainan dengan makhluk ciptaannya. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tu adalah pencipta, maka sudah pasti Allah berbeza dengan makhluk ciptaannya. Okey, tidak ada satu pun yang mampu sebanding dengan Allah dan mampu menyerupai keagungannya. Tak ada satu pun yang boleh menyerupai Allah. Dan Allah berbeza dengan makhluk ciptaannya. Semua benda yang baru itu ialah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kisahlah benda yang ada di langit ataupun yang ada di bumi. Contohnya manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan, itu semua adalah benda baharu. Jadi Allah sama sekali tidak sama dengan ciptaannya. Allah berbeza ataupun tak sama dengan makhluknya. Okey, teacher bagi contoh. Kalau kita nak buat robot. Okey, kita buat robot, kita letak mata, kita letak hidung, kita letak mulut. Kita nak jadikan robot tu seperti manusia. Tapi robot tetap robot dan dia tidak akan sama sekali sama macam manusia. Sebab dia tak ada nyawa. Dia memerlukan alat untuk bergerak. Sebab itulah yang dinamakan berbeza dengan makhluk. Kalau kita manusia menciptakan robot tu tak akan sama dengan manusia. Itulah maksud dia. Allah ada berfirman yang bermaksud tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, iaitu Allah, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Surah Asy-Syura ayat 11. Dan Allah ada berfirman dalam surah Al-Ikhlas ayat 4 yang bermaksud, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah. Dari dua ayat tadi, kita dapat ambil pelajaran bahawa yang dimaksudkan dengan tidak setara itu adalah tentang keagungan, kebesaran, kekuasaan dan ketinggian sifat Allah. Tidak satu pun dari makhluknya yang menyerupai Allah. Kita takkan boleh dan tak akan ada yang menyerupai Allah kerana Allah itu bersifat berlainan dengan makhluk. Jadi, kita wajib mempercayai sifat mukhalafatuhu lil hawadisi. Sifat wajib bagi Allah yang kelima ialah qiyamuhu binafsihi. Artinya, berdiri dengan sendirinya. Qiyamuhu binafsihi artinya berdiri dengan sendirinya. Qiyamuhu binafsihi artinya berdiri dengan sendirinya. Qiyamuhu binafsihi maksudnya Allah itu berdiri dengan zat Allah sendiri tanpa memerlukan bantuan yang lain. Maksudnya Allah ini ada dengan sendirinya dan tak ada yang mengadakan atau menciptakan Allah. Allah itu ada dengan sendirinya. Contohnya Allah Subhanahu Wa Taala itu menciptakan alam semesta ni. Alam ni Allah yang ciptakan kerana kehendak sendiri tanpa meminta pertolongan sesiapa pun. Allah cipta sendiri tanpa perlukan bantuan yang lain. Allah berkuasa mencipta alam ini dengan kuasa Allah sendiri tanpa berhajat dengan bantuan sesiapa pun. Semua makhluk berhajat kepada Allah untuk hidup. Kita perlukan Allah untuk hidup, sedangkan Allah tidak pernah berhajat pun kepada makhluk. Allah tidak memerlukan bantuan sesiapa pun, tapi berbeza sekali dengan manusia. Manusia ni hidup dekat dunia ni tidak mampu hidup sendiri-sendiri.
Manusia pasti saling memerlukan di antara satu sama lain kerana manusia adalah makhluk yang diciptakan sedangkan Allah adalah Maha Pencipta. Jadi kita perlukan Allah untuk hidup tapi Allah tak perlukan kita ataupun tak perlukan bantuan sesiapa. Allah berfirman dalam Al-Quran yang bermaksud tidak ada Tuhan selain Allah yang hidup kekal lagi sentiasa berdiri sendiri. Surah Ali Imran ayat 2. Manusia bersifat lemah dan tidak sempurna kerana manusia memerlukan bantuan orang lain dan memerlukan Allah untuk hidup. Sedangkan Allah tidak memerlukan sesiapa pun. Jadi Allah Maha Berkuasa dan Maha berdiri dengan sendirinya. Alhamdulillah, itulah sedikit sebanyak tentang sifat wajib bagi Allah. Semoga apa yang kita belajar hari ini kita dapat amalkan dan sampaikan kepada orang lain. Terima kasih semua. Assalamualaikum.